Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Alhamdulillah, Allah bagi kita rahmat dan keizinan untuk bersama-sama lagi di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan kita minta daripada Allah SWT untuk mengizinkan kita dan membantu kita, memberi kekuatan untuk terus membuat ibadat, melakukan ibadat, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan doa pada hari Jumaat ni, insya-Allah. Semoga dengan itu menjadi sebab, menjadi di antara sebab Allah memberikan kita rahmat dan ganjaran yang baik-baik di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dan kita masih lagi berada di dalam bab ataupun fasal yang membicarakan tentang bacaan-bacaan di dalam sujud. Yang kita dah baca semalam pun dah banyak dah kan. Cuma hari ini kita sambung sikit lagi sebelum kita masuk ke bab yang menyatakan zikir bangun daripada sujud dan bacaan duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Cuma sebelum saya terlepas lagi, yang banyak pun dah terlepas, saya minta maaf yang lepas tu saya ada hajat dan ada azam untuk menjawab soalan-soalan tu, semuanya belum sempat lagi. Hari yang semalam tu yang tuan yang menanya soalan tentang solat hadiah tu ada ke kat sini? Ada Ustaz. Ada? Okey, kalau ada elok jawab. Bukan kalau tak ada pun saya kena jawab dulu juga, nanti boleh tengok rakaman kan. Kalau ada Alhamdulillah lah saya. Alhamdulillah lah saya tak ada hal. Saya boleh dengar. Okey, so saya ada refer kepada satu website, dan website yang saya refer biasanya saya akan tengok dia punya rujukan. Okey. Kalau maksudnya bila saya datangkan dengan jawapan di dalam website yang agak trusted dan di situ perbahasan jawapannya ada memberikan dalil, yang tu saya berani jawab menggunakan website tu. Kalau ada website yang jenis macam menjawab je kata boleh tak boleh tanpa ada dalil dan hujah, saya tak akan gunakan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tersilap ataupun kalaulah ada yang tidak percaya kepada apa yang dibawa ini, maka boleh rujuk, boleh minta ustaz lain juga rujuk kepada kitab-kitab yang disebutkan di dalam ini, supaya keyakinan kita tu ada bila kita dapat jawapan. Yang tu yang penting, insya-Allah. Okey. Kalau ditanyakan tentang nama solat sunat hadiah, solat sunat hadiah yang kalau ikut yang saya faham, solat sunat hadiah ni biasanya dibuat pada waktu malam selepas jenazah dikebumikan. Pada waktu malam, itu yang asal, yang itu yang biasa didengari, dan saya dengar yang macam tu dan saya faham pun macam tu, dan orang-orang yang terdekat dengan kita pun ada juga melakukan perkara yang macam tu. Namanya solat sunat hadiah ataupun solat hadiah. Solat maksudnya solat hadiah. Kalau itu namanya, kalau itulah nama solatnya, maka solat itu tidak pernah ada di dalam mana-mana dalil yang cuba ditelusuri, tak jumpa dalil tentang solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah tak ada. Maksudnya solat sunat yang kita solat dan kita hadiahkan kepada si mati, dan dengan nama solat sunat hadiah tu tak ada. Setakat yang saya jumpa dan saya tengok dalam website ni pun tak ada juga. Kalau ikut setengah jawapan, dia terus jawab dengan ayat yang agak kasar, bukan kasar, keraslah juga. Maksudnya dia kata fas-salatul ma'rufah bis-salatil hadiyah lada ba'd at-tawaif al-muttari'ah wa hiya ay yusalli rak'atain bi sifatin khassah yahdiha lil mayyit lailat ad-dafn fa hadhihi as-salah salatun bid'iyyah lam yadid fiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau solat hadiah yang dimaksudkan itu adalah solat sunat 2 rakaat yang dijalankan, dilakukan pada malam selepas jenazah dikebumikan, maka solat ini adalah satu bid'ah. Satu bid'ah perkara, satu ibadat yang direka-reka, sebab tidak ada langsung dalil datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahu pun para sahabat tak pernah buat.
sama ada hadis itu sahih atau dhaif. Tak ada. Sahih tak ada, dhaif pun tak ada. Dia kata tak boleh untuk kita merasakan dan beriktikad bahawa itu adalah syariat Islam. Itu sebab Nabi SAW dia quote satu hadis Nabi yang sebelum kita dah baca dah dalam riwayat Sahih Muslim. Dia kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada dalil, maksudnya tidak ada asal daripada agama kita, maksudnya daripada Al-Quran ataupun Sunnah, fahuwa raddun, ia adalah tertolak. Itu satu jawapan yang agak straight to the point. Tetapi ada satu lagi jawapan dalam website yang sama, tetapi cara jawapan dan cara soalannya agak berbeza. Contoh, isunya adalah boleh tak kita sedekah kepada si mati? Persoalannya dekat situ. Adakah kita boleh sedekah kepada si mati? Bersedekah untuk si mati, ibadat-ibadat yang berbentuk harta dan doa itu masih berterusan walaupun si mati dah meninggal. Itu sebab yang ni yang ulama ijma'. Tetapi ibadat badaniyah, ibadat yang kita lakukan secara menggunakan badan secara khusus, dia kata tak boleh. Itu sebab dia kata, saya baca teks sedikit, saya ambil masa sikit. Fal asla alla yusalli ahadun an ahadin. Dia kata asal dalam perkara ni, dia kata tidak ada seorang pun yang boleh solat untuk orang lain. Itu sebab dalam fiqh, orang yang meninggal, kita tidak perlu qadakan solat dia. Yang ada hadis, nanti kita akan baca. Ada hadis tentang Nabi suruh qada adalah haji dan puasa. Tapi solat tak ada. Okay? Itu sebab Imam Al-Qurtubi dia dalam kitab tafsir dia, tafsir Ahkamul Quran, kitab Al-Qurtubi dia ada satu kitab tafsir namanya Ahkamul Quran. Dia membicarakan tentang ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Dia kata wa ajma'u annahu la yusalli ahadun an ahadin. Dia kata telah sepakat dan ijma' para ulama sesungguhnya tidak boleh ataupun tidaklah seseorang itu melakukan solat untuk orang lain. Dan dibuat mari ayat Quran, berdasarkan ayat Quran surah An-Najm ayat 39, dia kata wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang insan itu kecuali apa yang dia buat masa dia hidup hari itu. Maksudnya dari segi ibadat badaniyah, ibadat badan semata-mata. Wa in kana al-murad an tusalli nafilah. Okey, tapi jawapan ini agak lenient, agak moderate sikit. Mungkin kita bila kita bincang satu perkara, kalau ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, harus kita kena buat mari. Itu secara jujurnya. Kita tak boleh ta'assub dan sebagainya. Secara jujurnya ulama bincang perkara ni. Yang bab yang pertama tadi, solat sunnah hadiah tak ada. Nama solat sunnah hadiah begitu rupanya tidak ada dan tidak ada dalil. Okey. Tetapi kalau dalam bab memberi sedekah, memberi manfaat, contohnya dia kata in kana al-murad an tusalli nafilatan thumma tahabu thawabaha lil mayyit fa hadha ajazahu jama'atun min ahli al-ilm. Kalau seorang itu solat sunat dan dia berdoa untuk Allah sampai ke ayat, maksudnya dekat sini dia kata hadiah, maksudnya dia minta daripada Allah untuk menghadiah, memberikan pahala itu kepada si mati. Maka sebahagian daripada ulama mengharuskannya. Maksudnya dekat sini macam mana? Maksudnya seorang itu solat sunat 2 rakaat ke beberapa rakaat dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu sebab dia ada sangkutan kepada kita kena berdoa. Dia tak boleh pada awal-awal, okey aku solat sunat ni untuk dia. Tak, dia bukan macam tu. Dia bukan kita solat sunat ni untuk dia. Bukan macam tu. Solat sunat dan lepas itu berdoa supaya Allah menyampaikan pahala kalau ada kepada si mati. Konteks ini berbeza sebab ulama nak tekankan isu berdoa, sebab doa kepada si mati tidak terhalang. Maksudnya tidak putus, kita boleh buat. Tetapi kalau semata-mata kita semayang ni untuk dia, tak boleh. Yang macam tu tak boleh. Dan macam saya kata tadi, saya ulang sekali lagi, nama solat sunnah hadiah tu tidak ada dalam syarak. Kalau ikut apa yang kita lihat di sini. Qala fi matn al-iqna'. Kalau nak tengok, kalau nak cek, boleh cek dalam kitab salah satu kitab dalam fiqh Hambali,
Al-Iqna' nama dia. Dan Iqna' ni ada juga dalam fiqh Syafi'i. Tapi ini Iqna' dalam mazhab Hanbali. Dia kata wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslim wa ja'ala thawabaha aw ba'daha kan nisf wa nahwihi li muslimin hayy aw mayyit jaza wa nafa'ahu li husuli thawab lahu. Dia kata setiap bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maksudnya ibadat yang dilakukan oleh seorang Muslim dan dia menjadikan, maksudnya dia berdoa untuk menghadiahkan pahalanya ataupun semua ataupun sebahagiannya kepada seorang Muslim yang hidup ataupun dah meninggal, maka hukumnya harus. Ini salah satu pendapat dalam kitab dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Ada juga dalam syarah kitab Kasyaful Qina' ataupun Kashful Qina', dia kata idza shalla fardan wa ahda thawabahu sahhatil hadiyah wa ajza'a ma alaihi. Maksudnya siapa yang salat fardu dan dia menghadiahkan, maksudnya dia doa untuk hadiahkan benda tu kepada seseorang yang meninggal, maka dibolehkan. Ini pendapat-pendapat yang ada. Tapi dia kata kat sini, dia buat mari saya cerita je satu-satu semua benda yang ada dalam ni supaya saya adil dan amanah menyampaikan apa yang disebut kat sini. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi dia kata wal ashhar indal hanabilah. Wal ashharu indal hanabilah. Saya share lah skrin ni, nanti takut ada yang confuse. Saya share je skrin tu. Saya ambil masa sikit sebab benda ni kadang-kadang jadi polemik lama dah, dari zaman saya kecil lagi dah ada dah benda ni sebenarnya. Okey, saya share, boleh nampak skrin tu? Dia kata saya duduk dekat okey. Wal ashhar, tengok ayat pertama dalam skrin tu. Wal ashhar, dia kata yang paling masyhur, walaupun tadi mazhab Hanabilah dia kata harus, dia kata wal ashhar 'inda al-Hanabilah annahu la yasihhu hibatu thawabil fard. Tapi yang masyhur dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, dia kata tidak sah menghadiahkan ataupun mendoakan, memberikan pahala ibadat fardu. Tak boleh. Maksudnya yang sunat boleh lah. Yang sunat boleh. Lepas tu Imam, saya skip sikit yang tu, saya masuk kepada apa yang Syekh Ibn Taymiyah kata. Syekh Islam Ibn Taymiyah dia kata waqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bis-sadaqah 'ala al-mayyit wa amara an yusama 'anhu as-sawm fa sadaqa 'anil mauta min al-a'mal as-salihah wa kadzalika ma ja'at bi sunnah fi as-sawm 'anhu. Okey, telah sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi mengarahkan kita untuk bersedekah untuk si mati. Itu ijma'. Wa amara an yusama 'anhu as-sawm, dan Nabi juga mengarahkan untuk dipuasakan untuk si mati itu puasa, terutama kalau puasa itu qada ataupun nazar. Fasadaqa 'anil mauta min al-a'mal as-salihah. Sedekah untuk si mati adalah amalan-amalan yang salih. Wa kadzalika ma ja'at bi sunnah, begitu juga datang dalam sunnah-sunnah tentang puasa untuk orang mati. Dan inilah juga dia kata ihtajja man qala min ulama berhujjah innahu yajuz ihda' thawabul ibadat al-maliyah wal badaniyah ila mautal muslimin. Ulama yang mengharuskan menghadiahkan pahala ibadat, sama ada ibadat harta ataupun ibadat badan kepada orang-orang mati di kalangan muslimin. Begitulah kama huwa madhhabu Ahmad. Maksudnya dia Imam Ibn Taymiyah jujur dalam bab ni, dia kata itulah seperti mana yang dipilih oleh Ahmad, mazhab Ahmad dan juga Abu Hanifah dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Maksudnya benda ni khilaf. فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما شرع ذلك في العبادات المالية. Dia kata kalau dihadiahkan untuk si mati itu pahala puasa, salat, qiraah, bacaan, maksudnya harus macam saya kata sebelum ni, maksudnya kita kena doa, kita baca dan kita kena doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, mohon sampaikan pahala ini. Maksudnya bergantung kepada doa. Dia bukan
simply kita semayang macam saya kata tadi, ini aku puasa, aku semayang untuk dia. Tak boleh macam tu saja. Kena berdoa. Lepas tu dia kata, yaqulun, kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, dan mereka berkata innama syuri'a dzalika fil ibadat al-maliyah. Sesungguhnya perkara itu disyariatkan dalam perkara al-maliyah, maksudnya ibadat-ibadat al-maliyah, sedekah, sedekah jariah ataupun waqaf. Maksudnya ditekankan lagi, maksudnya perkara ini kebanyakan ulama, majoriti maksudnya fokus kepada ibadat al-maliyah, bukan ibadat badan. Tapi tengok apa kesimpulan oleh Imam Ibn Taymiyah. Dia kata wa ma'ahadha lam yakun min adatis salaf. Saya highlight kan. Wa ma'ahadha lam yakun min adatis salaf idza sallu tatawwu'an wa samu wa hajju aw qara'u al-Qur'an yahduna thawaba dhalika limautahum muslimin wala bi khususihim bal kana 'adatuhum kama taqaddama ay fa'ala al-ibadah li anfusihim ma'a ad-du'a was sadaqah lil mayyit fala yanbaghi lin nas ay yubaddilu tariq as-salaf fa innahu afdal wa akmal. Intaha min al-fatwa al-kubra. Dia kata walau bagaimanapun, dah bincang tadi perbezaan di kalangan para ulama. Dia kata walau bagaimanapun menjadi adat di kalangan ulama salaf. Ulama salaf ni ulama yang terdahulu di kalangan para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Tidak menjadi adat di kalangan salaf mereka solat sunat, mereka puasa dan mereka buat haji ataupun mereka baca Quran dan mereka hadiahkan benda tu kepada pahala tu kepada orang jenazah-jenazah ataupun orang-orang muslimin yang dah mati. Mereka tak buat. Bukan adat mereka. Maksudnya adat orang-orang hebat, adat orang-orang salaf yang terdahulu tidak buat benda tu. Wala bi khususihim, maksudnya mereka tidak buat benda tu secara khusus. Tetapi apa adat mereka? Adat orang-orang salaf, adat para sahabat, adat para tabi'in apa? Bal kana adatuhum, bahkan adat mereka adalah seperti yang sebelum ni kita sebut. Dia kata fa'alal ibadah, mereka melakukan ibadat untuk diri mereka sendiri. Bersama-sama dengan selepas itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyampaikan ataupun berdoa kepada si mati. Ini berdoa, berdoa kepada si mati. Mereka tidak berdoa untuk hadiah tu, tapi mereka berdoa untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada orang kata, takkan itu je doa? Tak apalah, doalah yang tu saja pun. Tapi banyak kali macam kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kali pun tak apa. Masa kita duk tawaf, kita duk baca doa yang sama juga, banyak kali pun tak apa. Tidak ada masalah. Banyaknya pengulangan doa kita kepada Allah Ta'ala, maka diharapkan dapat istijabah daripada Allah Ta'ala. Dan juga sedekah untuk si mati. Lepas tu Ibn Taymiyah dia kata fala yang bagi tak layak dah, tak boleh, tak comel lah, tidak boleh lah kita ni nak ubah jalan para salaf. Yang mereka itu yang macam kita selalu dah dengar dah, yang Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, generasi aku, dan kemudian generasi yang datang selepas itu dan generasi yang datang selepas itu. Maka riwayat dan athar, akhbar yang datang daripada mereka tidak dibuat. Walau bagaimanapun kita kena berlapang dada supaya kita tidaklah menjadikan benda ni polemik besar. Mungkin ada kalangan kita yang nak melakukan perkara ni, kita berlapang dada. Dan sebab ada pendapat ulama yang kata boleh, tetapi kita kena guide sedikit, dan kita sendiri kalau kita nak amalkan, kita kena betul-betul faham bahawa kita buat ibadat dulu dan kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan segala rahmat Engkau, dengan segala keberkatan yang Engkau ada, segala pintu maghfirah yang ada di tangan-Mu, Engkau yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka aku mohon untuk menyampaikan pahala ibadatku ini kepada si mati. Berdoa sungguh-sungguh supaya kita kaitkan dan kita ikatkan perkara yang kita nak buat itu dengan doa. Sebab doa sahaja yang berterusan sampai bila-bila. Doa kepada si mati, doa kepada kita kepada Allah Ta'ala supaya Allah sampaikan perkara tu, pahala tu kepada si mati. Itu secara adabnya. Tetapi kalaulah kita tak buat salat sunnah hadiah tu, boleh tak? Itulah yang dilakukan para salaf. Apa yang kita nak buat untuk si mati?
Ada orang tanya apa yang kita nak buat pada si mati? Saya duit tak ada nak sedekah. Kalau ustaz kata sedekah, jariah, wakaf, betul. Tetapi kami tak ada duit. Tak apa, berdoa banyak-banyak kepada dia. Ataupun kita kawan kita baik kita. Macam saya selalu sebut, bila kita ingat balik, kita duk kawan dengan dia dulu, apa yang dia pesankan kepada kita dari segala kebaikan. Buat amal kebaikan tu, insya-Allah pahala terus sampai dekat dia. Dia kata, semayang lawa waktu cik oi, kata, kan? Padahal dia nasihat tu benda yang Nabi nasihat lah, tapi kita faham dia nasihat kita. Sebab kawan baik ni kadang-kadang bila dia nasihat kita dengar. Bila dia nasihat kita ikut je nasihat-nasihat yang baik. Nanti jagalah kebersihan rumah apa semua kan. Kita jaga kebersihan. Maka dengan kita jaga kebersihan itu hasil daripada dia nasihat kita kan, benda-benda yang baik buat. Semoga pahala dia kepada dia terus menerus sampai kepada dia. Yang bawah ni, yang banyak-banyak bawah ni, yang macam saya cakap tadi, hadis tentang puasa, hadis tentang sedekah. Nabi Sa'ad dalam Nasai, dalam Sunan Nasai, Sa'ad dia tanya Nabi Muhammad SAW, dia kata, ibuku telah meninggal tapi tak sempat nak bersedekah, tak sempat nak bagi wasiat. Afatasaddaqu anha? Qala na'am, aku bersedekah untuknya. Ya, sedekahlah. Lepas tu dalam Nasai juga, sesungguhnya mak aku telah meninggal tapi ada nazar. Bolehkah aku bebaskan hamba untuk mengkifarahkan nazar itu? Boleh. Naam, Nabi kata. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, seorang lelaki datang kat Nabi Muhammad SAW, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya mak aku dah meninggal, wa alaiha saumu syahr, dan baginya ke atasnya ada hutang puasa sebulan, afa aqdihi anha, adakah aku nak kena qadakan untuknya? Qala na'am. Nabi jawab, Nabi bersabda, na'am, ya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Dia kata, Nabi kata, ya, kena ganti. Sesungguhnya hutang kepada Allah SWT tu lebih berhak dan lebih utama untuk ditunaikan ataupun dilangsaikan. Sama juga dengan haji. Dah datang dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad juga, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia kata, ummi matat, mak aku meninggal tapi tidak sempat nak pergi haji, afa ahujju anha, adakah aku kena buat haji untuk dia, naik haji untuk dia? Qala na'am, haji anha. Ya, haji anha, buatlah haji untuk dia. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis sahih, hadis hasanun sahih. Maka ini antara saya secara direct bagi tahu ini website dia, boleh tengok kat atas ni Islam Web, dia dalam kategori fatwa, boleh rujuk, dan dekat sini dia bagi tahu kat kita dekat mana Kashful Qina contohnya, dalam kitab Iqna, dalam kitab Fatawal Kubra, boleh rujuk masing-masing supaya kita lebih tenang, lebih yakin, lebih kukuh pendapat kita dan pegangan kita terhadap ibadat yang kita lakukan. Saya minta maaf sebab panjang sangat hurainya. Saya harap tidak ada lagi polemik yang berlaku lepas ini, tidak ada lagi perbalahan, kita boleh buat amal ibadat insya-Allah, tetapi dengan guideline dan panduan yang sebenarnya yang kita sepatutnya buat insya-Allah. Boleh Okey, sekarang ni saya minta maaf, saya masuk banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Saya masuk kepada muka surat 114 tu, hadis yang ke-146 dekat kitab Cetakan Hidayah. Kita sambung lagi bacaan di dalam sujud. Hadis yang kita nak baca ni, hadis kita dah jumpa dah masa bacaan dalam rukuk. Okey, sebab dia berkaitan dengan dua bab. Wa rawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Saya tak pasti hadis ni kita dah jumpa ke belum. Saya rasa macam tak pula sebab ada lafaz lain kat sini. Okey, tak apa. Dia kata kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dia kata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu rukuk itu fa'azimu fihi rabb, maka engkau besarkanlah, agungkanlah padanya pada rukuk itu Tuhan kamu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyakkan bacaan-bacaan di dalam rukuk dengan mentakzimkan dan mentakdiskan dan mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a, maka tapi dan sesungguhnya pada waktu sujud fajtahidu fid du'a, maka ijtihad, maksudnya bersusah payah dan bertungkus-lumuslah, struggle lah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan doa di dalam sujud. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka layaklah sangat-sangat, sepatutnya lah dimustajabkan bagi kamu doa-doa yang kamu minta. Hadis ni bukan nak kata Nabi suruh Tuhan, maksudnya arahkan Tuhan untuk memakbulkan. Ayat ini ayat orang kata apa, ayat dia ada majas dia ada gaya bahasa dia yang menunjukkan bahawa Nabi nak bagi tahu doa pada ketika ini, doa pada sujud ini layak sangat-sangat untuk dia sebab dia dapat wahyu. Hadis ini wahyu daripada Allah Taala juga, tentang pahala, tentang kelebihan, tentang fadilat. Dia datang daripada wahyu Allah SWT. Cuma perkataan Nabi kalau beritahu kata layak sangat untuk dia dimakbulkan doa. Dekat sini dia kata itu patut untuk dikabulkan bagi kamu. Patut untuk dikabulkan bagi kamu. Macam kita kata dekat orang, patutlah untuk hang, patut sangat untuk hang bagi dekat dia hadiah tu. Contoh kita kata kat kawan kita, bukan kita paksa dia. Maksudnya kalau nak sebut betul-betul pada waktu itu layak untuk seseorang itu mendapat istijabah, jawapan daripada Allah SWT, makbulnya doa daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu datang daripada Allah Taala, maka kita buatlah, kita sujud dan kita banyakkan doa di dalam sujud. Dikatakan qaminun bi fathil mim wa kasriha, dikatakan juga qaminun. Qaminun maksudnya dengan baris di atas, baris di atas dan baris di bawah. Faqaminun qaminun, wa yajuzu fil lughah qaminun. Dan boleh juga dari segi bahasa menyebut perkataan qaminun. Kalau kita nak sebut qaminun pun boleh, qaminun pun boleh. Ini perbahasan bahasalah. Wa ma'nahu haqiqun wa jadirun, maknanya adalah secara hakikat, secara haknya layak untuk dapat istijabah daripada Allah Taala. Jadir, penting dan sepatutnya untuk dapat. Itu maknalah dari segi bahasa. Lepas tu warawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu, lebih paling dekat seorang hamba itu berada dengan Tuhan dia, maksudnya waktu yang dekat, paling dekat waktu hamba dia dengan Tuhan dia, bukan jarak, nanti kita tengok, dia bukan jarak. Lebih dekat kedudukan hamba tu dengan Tuhan dia adalah ketika seseorang hamba itu bersujud. Itu kata Nabi. Fa'akthirud du'a, dan perbanyakkanlah doa di dalam, maksudnya di dalam keadaan sujud itu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, bukan makna dia adalah makna tempat, bukan makna jarak, sebab Allah SWT bukan jarak macam kita, bukan boleh ukur berapa banyak, berapa meter sebagainya, tidak. Tetapi adalah ibarat dan perumpamaan dari segi rahmat dan dekatnya ijabah ataupun makbulnya doa seseorang itu untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat. Kalau kita dengan orang, kita minta jauh-jauh, kita minta melalui telefon, mungkin orang tu tak nampak kita beria, bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita kata boleh tak nak jumpa sekejap, sembang set, kita jumpa dia betul-betul, atau kita pun bersungguh-sungguh naik kereta, drive sejam, 2 jam pergi jumpa dia nak minta tolong. Itu lebih, bila kita dekat, nampak kesungguhan dan komitmen kita. Dan dalam hadis ini bukan nak bagi tahu kata kita dekat dengan Tuhan dengan jarak macam jarak dengan manusia. Wal'iyadu billah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bebas daripada masa, bebas daripada jarak, bebas daripada arah. Kita
maksudnya arah macam manusia. Macam kita faham tentang arah dan arah dan ukuran macam manusia. Allah bebas. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi dekat sini nak bagi tahu hamba itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan rahmat dia, paling dekat dengan rahmat, paling dekat dengan keberkatan, paling dekat dengan makbulnya doa itu adalah ketika manusia itu sedang sujud. Maka banyakkanlah sujud. Alhamdulillah hadis-hadis dalam bab ni kita tak jumpa lagi hadis-hadis macam dalam bab lain yang ada juga dhaif, ada dhaif jiddan dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka kita banyak sebenarnya apa yang kita nak baca di dalam sujud kita. Okey. وروينا في صحيح مسلم عن ابي هريره ايضا ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dia kata daripada Abu Hurairah juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia menyebut di dalam sujud dia membaca doa di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah bagiku dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, sikitnya dosa yang sikit ataupun dosa yang banyak, wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang dah dulu dah jadi ataupun dosa yang terkemudian, dosa yang akan datang. Boleh minta juga, tak ada masalah. Kita bukan maksum. Bukan maksud kita minta ampun dosa yang akan datang tu maknanya kita akan buat dosa, tidak. Kalau terbuat dosa kita minta, sebab kita tak tahu kita mati macam mana, kita sempat berdoa ke tak, minta ampun ke tak, maka Nabi ajarkan doa ini. Wa alaniyatahu wa sirrahu, sama ada dosa itu kita sedar secara jelas zahir ataupun dosa itu secara kita tak sedar, kita tak nampak dan kita tak sedar pun, maka ini doa yang Nabi baca di dalam sujud. Maka ulang banyak-banyak kali, tetapi mestilah selepas tasbih. Mesti selepas tasbih. Nanti kita baca apa yang Manawi bagi caption ataupun khulasah. Diqqahu wa jillahu bi kasri awwalihima wa ma'nahu qalilatun wa kathiratun. Diqqahu tadi, wa jillahu tadi maknanya sama ada dosa itu kecil, sikit ataupun dosa itu banyak. Maka kita minta Allahumma ghfirli dhanbi. Kita selalu baca Allahumma ghfirli dhanbi. Tadi ada lagi doa yang kita baca. Doa-doa lain pun boleh juga baca di dalam sujud. Okey? Akhrajahu Muslim. Okey, lepas tu Imam Nawawi dia kata apa? Ini penutup lah, lebih kurang penutup kepada bab bacaan doa di dalam sujud ataupun zikir-zikir di dalam sujud. Dia kata apa? Wa'lam annahu yustahabbu ay yajma' fi sujudihi jami'a ma dhakarnahu fa in lam yatamakkan minhu fi waqtin ata bihi fi awqatin. Dia kata ketahuilah sesungguhnya disunatkan untuk kita himpun. Kita ulang lagi. Imam Nawawi method dia memang macam tu. Dalam rukuk kita dah baca dah ayat lebih kurang macam ni juga. Dia kata disunatkan untuk kita himpun di dalam sujud kita tu semua benda semua zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang Nabi yang kita dah sebut sebelum ni, sebab dia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yatamakkan minhu, kalau tak boleh nak buat, dia kata buat pada fi awqat, buat pada waktu-waktu lah lain, maksudnya dalam solat-solat yang berlainan. Maksudnya kalau solat maghrib kita baca yang ni, doa dalam sujud yang ni, solat isyak kita baca doa yang ni pula, supaya di dalam sehari itu kita mampu untuk menghimpunkan semua zikir-zikir dan tasbih ataupun doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Pertama, dapat pahala yang banyak sebab kita doa banyak, zikir banyak. Lepas tu kita dapat juga pahala insya-Allah mutaba'atul Rasul, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata kama qaddamnahu fil abwab sabiqah, seperti mana kita dah sebut juga dalam bab-bab yang sebelum ni. Wa idza ikhtasara yaqtasiru 'ala tasbih ma'a qalilin min ad-du'a. Kalau nak pendekkan, dia kata pendekkan dengan tasbih. Maksudnya subhana rabbiyal a'la dan baca doa. Bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah ke, kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa apa-apa Allahumma ighfirli dhanbi. Boleh, tak ada masalah. Apa saja doa yang kita nak doa, tapi selepas tasbih. Wa yuqaddimu tasbih, dan mendahulukan tasbih. Sebab tasbih itu dalilnya kuat, dalilnya paling banyak, kan? Maksudnya Nabi memang baca.
wa hukmuhu ma dzakarna fi adhkarur ruku', dan hukumnya seperti mana yang kita dah sebut dalam zikir-zikir dalam rukuk, ma'a karahati qiraatil Quran fihi, dengan dalam waktu yang sama kita kena ingat bahawa dilarang untuk kita baca Quran di dalamnya, iaitu di dalam sujud. Wa baqil furu', dan begitu juga dah dengan perkara bab-bab yang lain. Jadi kita baca Quran masa bila? Kita baca Quran masa berdiri. Masa waktu lain tidak baca Quran. Masa baca Quran adalah masa qiyam. Qiraatul Quran masa qiyam, masa berdiri. Sebelum rukuk. Boleh faham? Oh, saya tak tengok soalan. Harap-harap tak ada soalan. Harap-harap tak ada soalan. Boleh tanya, tak ada masalah. Okey. Memang sebelum ini tak pernah dengar nama solat hadiah. Oh. Saya kecil-kecil lagi dah dengar dah, alhamdulillah. Tapi itulah kita cara kita hidup berbeza kan. Allah bagi kita hidup berbeza. Itulah bunga-bunga kehidupan kan. Jadi ada yang dengar, ada tak pernah dengar kan. Ada benda yang kita dengar dulu tu okey betul, ada yang kita dengar dulu tu tak betul ataupun khilaf ulama. Ustaz, jika puasa kita sendiri tak habis lagi qada, bolehkah kita qadakan puasa Arafah? Kita qada puasa yang kita dulu. Kita qada puasa kita dulu. Kita qada puasa kita dulu. Sebab hukum asal dia adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak seseorang itu menanggung dosa orang lain. Jadi kita dahulukan kita punya dulu. Bukan ini bukan arahan selfish. Ini bukan arahan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kita qada puasa kita dulu. Sebab itu bergantung dengan diri kita. Yang dia yang dah meninggal, kita boleh minta ampun untuk dia. Kita minta ampun untuk dia pun kita tak tahu dia dah minta ampun ke belum kan. Harap dia dah minta ampun, tapi kita yang hidup ni kita selesai yang kita punya dulu, sebab itu hutang kita. Macam mana kita ada hutang, kita nak pergi bayar hutang orang. Itu maksudnya dari segi analogi pun mungkin kurang kena. Maka kita qadakan puasa kita dulu, lepas tu baru kita qadakan puasa arwah. Puasa arwah ni sebenarnya ramai, kalau adik-beradik ramai lah. Kalau adik-beradik seorang tu memang seorang tu lah tu kotak-katik dia duk buat qada puasa, buat haji memang ialah itu ujian untuk dia, tapi pahala tetap banyak lah untuk dia. Tapi kalau anak-anak waris ni ramai, anak dia 10 orang ke, anak dia 7 orang ke, maka bahagi-bahagilah. Okey, aku puasa banyak ni, aku ada puasa ganti ni, bagi yang jantan yang tak ada puasa ganti tu. Bagi orang lelaki yang, saya kasar sikit bahasa, Astagfirullahalazim. Bagi yang lelaki, bagi anak beranak lelaki tu yang puasa, sebab dia pun tak ada puasa-puasa ganti macam orang perempuan. Orang perempuan ni banyak lagi kerja-kerja nak ganti puasa, sampai fidyah dan sebagainya. Baca doa selamat dalam sujud boleh tak? Doa selamat tu apa? Doa selamat tu minta selamat kan? Doa tak ada masalah. Baca doa selamat ke, minta nak naik gaji boleh, nak dapat kerja yang okey boleh, nak minta sihat boleh. Baca doa apa saja yang kita nak dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Tapi doa ni biasalah kita kena ada adab lah. Ulama pesan biarlah doa-doa yang kita minta itu digantungkan dengan keberkatan. Minta kereta besar, dapat kereta besar. Tak minta dari Allah untuk elak daripada takabur kan. Maka kita minta, ya Allah bagilah aku dapat beli kereta besar. Tak ada masalah pun. Bagilah aku dapat beli kereta besar kan. Bagilah keberkatan terhadap kereta tu. Maka bila datang je kereta, Allah bagi kat kita kereta, insya-Allah kereta besar itu pun ada keberkatan. Jumpa orang dekat tepi jalan, tolong dia, bawa dia pergi masjid, bawa pergi majlis ilmu kan. Bagi anak-anak rasa selesa dan sebagainya, maka tidak ada masalah, insya-Allah. Nasibah. Pernah buat solat sunat hadiah untuk ayah? Tak apa, benda dah lepas tak ada masalah. Istighfar banyak-banyak. Kalau nak guna pendapat yang kata boleh, buat. Tetapi macam saya kata tadi, solat buat ibadat untuk kita dan doa kepada Allah Ta'ala supaya sampaikan kepada dia. Tapi itu khilaf. Macam saya kata tadi, kalau lebih baiknya, kalau tanya secara personalnya, kita keluar daripada khilaf. Sebab bukan saya kata, ulama sendiri kata al-khuruj minal khilaf wa aula, keluar daripada khilaf itu lebih utama. Maka bila kita keluar daripada khilaf, kita pergi ke mana? Pergi kepada perkara yang disepakati oleh para ulama. Maka apa yang disepakati? Yang 3 perkara tu kan, anak-anak yang soleh doa. Kita juga boleh doa kepada si mati. Lepas tu apa lagi yang ijma'? Sedekah untuk dia, wakafkan untuk dia kan, infakkan untuk dia. Tidak ada masalah. Itu ijma' para ulama. Lagi apa dia? Lagi doakan untuk dia, ijma'.
buat baik apa yang dia pernah ajar kita buat baik, itu ijma'. Keluar daripada khilaf, pergi kepada ijma'. Semoga tali yang kita pegang, tali agama yang kita pegang tu tali yang kukuh. Tali yang kukuh, tidak boleh siapa-siapa sangkal lagi dah. Kalau orang tanya kenapa buat macam ni, kita ada dalil. Kenapa buat macam ni, ada Nabi ajar. Okey, yang tu memang clear betul-betul. Cuma kita kena ada, kita kena berlapang dada supaya kita hidup dalam masyarakat yang kita tidak bergaduh. Berbincang secara baik, bincang secara muktabar, ada dalil-dalil perbincangan. Kalau kita salah, kita kena terima kesalahan. Kalau dalil yang kita pegang sebelum ini memang tidak betul, tidak sahih, kita lepaskan. Jangan duk pegang juga, kan? Macam kita pegang tali, kita tak tahu, kita nampak macam kuat, tiba-tiba kat ujung tu sebenarnya dah nak putus dah tali, dah reput dah. Dia penjajakan hayat dah lama dah nak innalillah dah. Wa inna ilaihi raji'un dah, tapi kita baru tahu tali ni tak elok lepas. Mana tali yang elok ni? Ada tali yang elok. Saya buat perumpamaan macam tu lah. Ni tali ni elok ni. Hadis mana? Hadis kuat. Hadis sahih. Sampai kat Nabi. Ulama kata macam mana? Ulama faham macam mana? Bukan kita kata, macam setengah orang bila kita cakap macam ni, dia kata kita macam, tak nak perlu guna pendapat para ulama, nak guna hadis saja. Tidak. Kita menggunakan hadis dan kita, kalau tengok tadi kan, saya bagi dalil, tengok apa pendapat para ulama. Ulama kata macam ni. Jadi kita buka ruang kepada jemaah. Saya bagi tahu, saya selalu pesan pada jemaah juga, belajar juga dengan ustaz-ustaz lain, tengok di mana keyakinan kita terhadap pegangan kita kepada syariat. Macam kita tahu kita pun sendiri nak pegang kepada syariat, kita kena peganglah kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih datang daripada Nabi. Kalau benda tu tak kuat, benda tu tak sahih, macam ni kita nak pegang? Tak apa Puan Asnani, insya-Allah istighfar banyak-banyak dan teruskan buat benda-benda yang lain yang ijma' para ulama memang sampai untuk ayah. Tidak ada masalah, insya-Allah. Banyak telaga-telaga nak buat dekat luar-luar negara ni kan. Saya pun ada kawan selalu pergi luar negara. Satu telaga 1,200 kan, kongsilah seorang 200 dan sebagainya, buat telaga dekat sana sebab di antara kebaikan yang bagus juga bila ditanya kepada Nabi adalah saqiyul ma'. Nabi jawab saqiyul ma' atau kama qala sallallahu. Maksudnya memberi air minuman kepada orang. Maka buat telaga. Kita kat sini buka paip, lahir-lahir pun paip dah ada buka, terus air banyak. Setengah-setengah tempat dekat Padang Pasir dan sebagainya, dekat Sudan dan sebagainya, banyak telaga-telaga air diperlukan. Contohnya lah, di antara contohnya lah, banyak lagi madrasah, surau, masjid dan sebagainya. Yang tu insya-Allah itu ijma' para ulama. Doa Allahumma hasbina hisaban yasir. Allahumma hasibna hisaban yasira. Boleh doa apa saja Pak Intan. Allahumma hasibna hisaban yasira, maksudnya ya Allah Tuhanku, bagilah aku perhitungan di akhirat nanti dengan perhitungan yang mudah. Maksudnya tak ada susah payah, tidak adalah orang mari kamu ada hutang kat saya RM10 tak bayar lagi sebagainya. Itu benda yang menyusahkan mungkin kita. Jadi kita minta daripada Allah Ta'ala kita dihisapkan dengan mudah di akhirat nanti, tidak ada masalah. Bacalah doa apa pun insya-Allah. Doa kebaikan dunia di akhirat. Ulama pesan Allah kan, saya minta maaf Puan Azalia. Tersebut pula sebab kita orang utara kadang keluar bahasa utara kan. Opah orang belah-belah ni pun tebal kan, parit buntak kan. Kadang-kadang kita cakap Perak kan, bila duduk kat Negeri Sembilan tak ada lagi nak cakap Negeri Sembilan, tapi kadang-kadang terkeluarlah juga perkataan tu, minta maaf banyak-banyak okey. Dah tak ada tu, kita masuk kepada fasal yang lain. Ikhtalafal ulama fi sujudi fi salah wal qiyam ayyuhuma afdal. Ulama berselisih pendapat, berselisih pendapat pula dalam bab solat ini, sujud dalam solat dan qiyam dalam solat, berdiri baca Quran dan sujud banyak-banyak. Sebab kita pun disuruh untuk solat malam, solat sendiri-sendiri ni, baca Quran lama-lama dalam solat. Kita juga disuruh juga untuk sujud dan banyakkan doa di dalam sujud. Jadi ulama bincang mana yang lebih afdal sebenarnya. Fa madhhab Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyam afdal. Mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang bersetuju, yang bersependapat dengan mazhab Syafi'i, dia kata al-qiyam afdal. Berdiri itu lebih utama dan lebih afdal. Dalilnya apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis Muslim, fi hadis sahih Muslim, afdalus salati tulul qunut. Dalam hadis dalam sahih Muslim, Nabi bersabda, sebaik-baik solat adalah solat yang pandang, yang berdirinya tu. Maknahul qiyam. Makna qunut itu bukan qunut baca qunut. Qunut ini bukan makna baca qunut yang kita baca selepas kita bangun dari i'tidal itu, bangun daripada rukuk itu, masih i'tidal itu, bukan. Makna qunut kat sini adalah tulul qiyam, panjangnya qiyam.
panjangnya berdiri itu. Maka panjang berdiri dengan apa isinya? Isinya dengan Al-Fatihah, isinya dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Fatihah sekali, dan panjangkan bacaan ayat Quran surah apa pun. Kalau kita tengok, kalau larat buat tengok Nabi dah maksum masuk syurga confirm pun baca rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kalau kena dengan kita, wallahu a'lam, moga Allah bagi kita kekuatan. Wa ma'nahul qiyam. Wali'anna dhikrul qiyam huwal Quran. Sesungguhnya menyebut tentang berdiri dalam solat itu adalah baca Quran. Wa dhikrus sujud huwa tasbih, dan zikir semasa sujud adalah bertasbih. Wal Quranu afdal, bacaan Quran lebih afdal. Jadi ulama dalam mazhab Syafi'i dia membezakan dan dia buat perbahasan. Dia kata kalau dah Nabi dah bagi tahu dah sebaik-baik solat itu panjang berdirinya, dan juga zikir di dalam qiyam itu adalah Quran, zikir di dalam sujud itu adalah tasbih, kan? Dan dia kata Quran afdal, Quranlah lebih afdal daripada zikir, maka panjangkanlah berdiri. Fakana ma tawwala bihi afdal, sepanjang mana yang dilakukan untuk berdiri di dalam solat baca Quran, dia lebih banyak keafdalannya ataupun kelebihannya. Itu pendapat Imam mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama-ulama yang bersama-sama bersependapat dengan mazhab Syafi'i. Tapi wa dhahaba ba'dul ulama telah berpendapat sebahagian daripada ulama yang lain ila anna sujud afdal, sujud lebih utama, lebih banyak kebaikan, lebih banyak fadilat. Masing-masing juga ada hadis. Nampak ulama bila berbeza pendapat, ini khilaf mu'tabar. Kita kata khilaf mu'tabar, ada hadis sahih, maka aku faham macam ni, saya faham macam ni, awak faham macam ni, tafadhal, buatlah. Pas sembahyang solat panjang berdiri pun boleh, sujud lama pun boleh, tidak ada masalah. Maka kita senang nak memahami konteks kita beribadat. Dia kata berdasarkan hadis yang lepas, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat sekali hamba itu kepada Tuhan dia adalah dalam bentuk sujud. Sebab bila kita sujud ni kita rendah diri, kita rasa rendah diri. Mana ada orang tunduk lepas tu dia rasa takabur. Ada je takabur. Kalau Allah nak uji dia dengan takabur, dia dalam sujud, dia dalam rokok tu ada je. Tetapi secara simple ni, secara logik ni, seorang yang menundukkan kepala dia akan rasa tazallul, dia akan rasa tadarru', takhusyuk, dia akan rasa khusyuk, dia akan rasa rendah diri, dia akan rasa nak merayu, rasa nak merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, berkatalah Imam Abu Isa, Imam At-Tirmizi lah, Abu Isa ni kunyah kepada Imam At-Tirmizi. Di dalam kitab dia, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha faqala ba'dhum, ulama-ulama telah berselisih pendapat dalam bab ini. Berkatalah sebahagian daripada mereka, panjangnya berdiri di dalam solat itu adalah lebih baik daripada banyak atau panjangnya rukuk dan sujud. Berkata sebahagian daripada mereka yang lain juga, banyaknya rukuk dan sujud itu afdal, lebih baik daripada panjangnya berdiri. Ini Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab dia. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, ruya fihi hadithan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Imam Ahmad ibn Hanbal dia kata telah diriwayatkan pada bab ini, pada bab kelebihan berdiri ke, sujud ke, rukuk ke, dua hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaqdi fihi Ahmadun bi syai'in. Ni saya terjemah kat sini. Dan Imam Ahmad tidak meletakkan hukum, tidak menghukum ataupun tidak memberi apa-apa pendapat. Maksudnya dia senyap. Maksudnya dia bagi tahu, kata ada dua hadis yang sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW dalam bab ini, tetapi Imam Ahmad sendiri tidak decide apa-apa. Tidak bagi tahu kata yang mana lebih afdal, sujud panjang ke afdal, berdiri panjang ke afdal. Maka siapa-siapa nak buat berdiri panjang pun boleh, ada kelebihan dia. Siapa-siapa nak sujud dan rokok panjang-panjang pun ada kelebihan dia. Maka buatlah. Seolah-olah macam itulah sebab Imam Ahmad tak sebut apa-apa. Dia bagi tahu je kata ada dua hadis. Cuma semalam saya cek juga dekat terjemahan dekat sini, saya tak faham apa sebenarnya perkataan ini, sama ada salah cetak ataupun saya yang tak faham. Kalau siapa-siapa kat sini boleh bantu saya dalam hal ini. Cuba tengok muka surat 116, paragraf yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal kan. Lepas tu pada baris yang ketiga tu dia kata dalam hal ini Imam Ahmad
abstain. Abstain tu apa sebenarnya? Takut saya silap faham. Siapa yang biasa baca kitab Melayu boleh bantu saya. Apa maksud abstain tu? Yang saya faham, walam yaqdi fihi syai'un. Imam Ahmad tak sebut apa-apa, dia bagi tahu je. Berkecuali, terima kasih banyak-banyak ni Som. Berkecuali, Allah hai. Terima kasihlah ada orang boleh bantu saya bahasa Inggeris ni kan. Kita bahasa Inggeris ni memang tak tahulah ke laut ni. Abstain maksudnya berkecuali. Maksudnya berkecuali, betul lah. Berkecuali maknanya dia tidak meletakkan apa-apa hukum dan dia tidak kata yang mana lebih afdal. Dia tak kata mana lebih afdal. Tapi yang dia bagi tahu, ada riwayat yang sahih datang daripada Nabi dalam bab ini, maksudnya panjangkan qiyam, panjangkan berdiri atau banyakkan sujud, panjangkan sujud dan banyakkan doa di dalam sujud dan tasbih di dalam sujud. Wallahu alam. Okey, kita tengok lagi. Wa qala Ishaq amma bin nahar fa kathratu ruku' was sujud. Imam Ishaq pula dia kata banyakkan rukuk dengan sujud. Wa amma bil lail fatulul qiyam, maka pada solat waktu malam perbanyakkanlah berdiri. Dia kata kecualilah seorang itu dia biasa baca satu juzuk di dalam rakaat sembahyang dia, kan? Fa kathratur ruku' was sujud fihi ahabbu ilaihi li'annahu ala hizbihi. Wa qad rabiha kathratul ruku' was sujud. Dia kata kalau ada orang yang memang dia memang dah biasa baca. Memang kelaziman dia dah biasa baca satu hizib, satu juzuk, bacaan Quran yang panjang di dalam solat malam dia, maksudnya bacaan yang lancar, maka dia banyakkan sujud pula. Faham tak? Dia kata fa kathratul ruku' was sujud, banyaknya rukuk dan sujud bagi keadaan orang yang begini adalah lebih aku suka. Sebab dia dah baca dah Quran yang banyak masa dia berdiri, walaupun berdiri dia tu tak panjang. Faham tak? Walaupun berdiri dia tu tak panjang macam orang lain, tapi dia dah baca. Dia dah baca satu hizib, banyak bacaan dia walaupun waktunya pendek sebab dia lancar. Dia baca mungkin dengan hadar, dengan tadwir mungkin. Lepas tu dia kata waqad rabiha kathratar ruku' was sujud, dan lepas dia baca Quran yang banyak itu walaupun tempohnya pendek dan dia sujud dan rukuk panjang-panjang sikit, semoga dia dapat dua-dua benda. Bacaan yang banyak di dalam berdiri walaupun pendek berdirinya, dan dia juga dapat fadilat dan kelebihan rukuk dan sujud yang panjang. Boleh faham tak ayat ni? Ayat terjemahan ni dia kata apa? Dia kata sementara kecuali seseorang yang membaca satu juzuk penuh di malam hari, maka banyak rukuk dan sujud lebih aku sukai kerana dia telah membaca hizibnya dan memperolehi keuntungan daripada rukuk dan sujud. Boleh faham terjemahan tu? Boleh faham kan? Tak ada masalah kan? Maksud kat situ kalau orang yang lancar baca Quran panjang, dah baca Quran dah panjang dah banyak dah baca Quran, ambil pula kelebihan baca Quran panjang dah dapat dah, ambil pula kelebihan rukuk. Bagi orang yang baca Quran mungkin slow sikit, macam kita baca slow sikit, lambat sikit baca, kita perlukan berdiri yang panjang dan mungkin kita letih ke apa ke, mungkin kita sujud dan rukuk tu pendek sikit. Wallahu alam. Dan kedua-duanya ada kelebihan. Dia dapat kelebihan berdiri lama masa solat. Kalau dia rasa tak larat, dia turun rukuk dan sujud dan banyakkan tasbih dan doa di dalam rukuk dan sujud. Macam tu. Okey. Kejap. Okey, tak memutuskan dengan apa-apa komentar kitab ini. Oh, okey, betul. Dalam kitab inti macam tu, tidak memutuskan dengan apa-apa komentar. Yang ni pun okey juga. Tadi dia guna bahasa Arab, bahasa Inggeris. Mungkin orang Indonesia ni kadang-kadang banyak Inggeris tu di Indonesia kan. Maka kita terima terjemahan itu, dan terjemahan dalam kitab intim juga agak baik, tidak memutuskan dengan apa-apa komentar. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Intan dan Iqzum. Boleh tak kita bersedekah dengan niat aku bersedekah atas orang-orang yang berhak atas diriku, iaitu untuk orang-orang yang kita berdosa, maka kita tidak didakwa oleh mereka di akhirat nanti. Time Ustaz atau okey. Wallahu alam, kalau ikut secara umumnya tidak ada masalah, sebab kita ambil langkah berhati-hatilah. Allah Maha tahu, dan kalau ikut secara umumnya kita tak nampak apa ada masalah tentang doa itu. Tidak ada masalah tentang doa itu. Hidup kita ni Allah Maha tahu daripada kita. Betul tak?
Allah Maha tahu daripada kita. Kalau kita nak doa tentang benda yang kita tak tahu, berdoa kepada Allah SWT. Betul dah tu. Kalau tengok balik soalan tu, saya setuju sangat-sangat. Kalau kita rasa mungkin kita ada buat salah dengan orang lain, kita ada dosa dengan orang lain mungkin, tapi kita tak ingat dah siapa dia, kita tak tahu bila, detail pun kita tak tahu, mungkinlah kita ini jalan terakhir untuk kita berdoa supaya Allah kita sedekahkan untuk dia kan. Semoga dengan sedekah itu kepada dia menjadikan salah satu sebab mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, mungkinlah menjadi penawar insya-Allah kalau ada ungkit-mengungkit di hari kiamat kan, minta hutang dan sebagainya, klaim dosa dan penganiayaan, kezaliman ke apa ke atas orang yang kita tak ingat dah secara sengaja tak sengaja, mungkin itu. Wallahu alam, secara zahirnya pada saya tidak ada masalah. Sebab Allah yang Maha tahu tentang diri kita. Sedangkan kita tahu pada awal mungkin kita terlupa ataupun kita tak sedar. Maka Allah Maha sedar. Allah Maha tidak tidur. Allah Maha hebat. Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Maka Allah lebih berhak untuk menentukan perkara-perkara ini. Ini usaha yang terakhir yang kita boleh buat insya-Allah. Maka Allah alam, saya tak rasa ada masalah dekat situ. Ustaz dan sahabat semua, okey. Ustaz, betul ke makruh baca surat dengan lihat mushaf Quran semasa solat? Yang ni sebenarnya dulu saya dah bahas dah benda ni sebenarnya. Ya, dalam solat fardu tak boleh tengok mushaf. Dalam solat fardu tak boleh tengok mushaf. Ini cerita tentang solat fardu. Solat sunat ada ulama mengharuskan tengok mushaf. Ada mengharuskan tengok mushaf. Sama juga soalan ini banyak timbul pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bila mana para jamaah, para makmum duk pakai buka Quran nak semak ke apa, saya pun tak faham sebenarnya untuk tujuan apa buka mushaf tu. Wallahu alam, saya tak faham kenapa. Mungkin kelemahan saya tak faham. Tapi saya tak pasti kenapa makmum buka mushaf dan tengok. Sedangkan sebenarnya dalam arahan solat ni kita dengar diam dan dengar bacaan imam dan khusyuk, dan bila imam lalu je ke doa, ke ayat-ayat rahmat, kita doa rahmat daripada Tuhan. Bila doa lalu kepada doa-doa azab, ayat-ayat azab, siksaan, kacau bilau hari kiamat dan sebagainya, fitnah dan sebagainya, Nabi ajar kita supaya kita doa minta ampun dan minta tolong perlindungan daripada Allah Ta'ala dari perkara-perkara tersebut. Jadi perbahasan tentang tengok mushaf ini kebanyakan para ulama dalam solat fardu tak boleh. Dalam solat fardu yang saya jumpa tu memang tak boleh. Sebab fardu ini perlu kepada sebab kalau ikut dalil sahih tentang cara solat tidak ada. Yang setakat yang saya jumpa tidak ada. Wallahualam, kalau ada jumpa dalil yang kata ada sahabat dan Nabi benarkan tengok Quran, boleh kita kongsikan dekat sini dan kita sama-sama bincang. Makmum buka tu nak ikut baca imam. Kejap. Kalau itu niatnya, sebenarnya kita tidak disuruh ikut bacaan imam. Kalau kita jadi makmum, kita tidak disuruh untuk ikut bacaan imam. Kita pun dah belajar dah dalam kitab Al-Azkar ni kan, kita dah belajar dalam kitab Al-Azkar ni, apa yang kita kena buat. Imam Nawawi dah cerita dah makmum kena buat apa. Kalau masa imam baca solat jahar kena apa kan, kena diam dulu kan, lepas tu kena baca Fatihah. Bagi mazhab Syafi'i kena baca Fatihah. Kalau imam dah baca dulu pun kita baca Fatihah, lepas tu kita kena berhenti dengar. Kan, betul tak? Jadi tidak ada pun sebenarnya anjuran untuk buka mushaf untuk ikut bacaan imam. Yang disuruh secara zahir pun di dalam ayat Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dalam ayat Quran pun bila dibacakan Quran itu, maka Allah kata kena dengar dan diam. Kena dengar dan diam. Maka itulah arahan sebenarnya. Tak ada arahan untuk kita buka mushaf dan ikut bacaan imam. Wallahu alam. Wallahu alam. Kalau ada pendapat yang berdasarkan kepada dalil, boleh kongsi kat sini. Semoga memberi manfaat kepada saya dan juga jemaah-jemaah yang lain, insya-Allah. Boleh ya? Okey, kita habis sikit lagi. Imam Tirmizi. Okey, Imam Tirmizi, qala Tirmizi, Imam Tirmizi dia kata apa? Wa inna maqala Ishaq hadha li'annahu, dia kata Imam Tirmizi kata Imam Ishaq kata macam tu, dia kata sebab li'annahu wasafa salatan nabi bil-lail wa wasafa tul al-qiyam. Sebab dia membawa gambaran sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam itu dengan panjangnya
berdiri. Wa amma bin nahar, sedangkan solat pada siang hari, cara solat Nabi tidak pernah pun digambarkan dengan Nabi itu solat panjangnya berdiri pada waktu siang seperti mana panjangnya berdiri Nabi solat pada waktu malam. Boleh faham ke saya terjemah macam tu? Maksudnya Imam Tirmizi dia bagi mulahazah ataupun dia bagi caption sikit dengan apa yang Imam Ishaq bagi tahu tadi tu. Dia kata solat siang banyakkan sujud dengan rukuk, solat malam banyakkan berdiri. Sebab apa? Sebab dia kata Imam Ishaq dia ambil perkara itu berdasarkan riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi Muhammad SAW bahawa solat siang Nabi ini digambarkan dengan solat malam Nabi ini digambarkan dengan panjangnya berdiri. Solat siang Nabi tidak digambarkan panjangnya berdiri seperti mana sifat solat Nabi pada waktu malam yang panjangnya berdiri. Boleh Maksudnya hidup Nabi, riwayat yang datang daripada Nabi, solat siang Nabi pendek berdiri, solat malam Nabi panjangnya berdiri. Boleh Itu di antara punca ataupun justifikasi yang disebut oleh Imam Tirmizi tentang pendapat dia tentang boleh Okey. Maaf Ustaz, walaupun kita solat sendiri, tak boleh buka Al-Quran dia untuk baca masa solat. Ini yang saya kata tadi, kalau solat sendiri-sendiri, untuk solat fardu tidak. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, iqtafarra'u ma tayassara min Al-Quran. Maksudnya, maksudnya baca apa yang mudah, ma tayassar. Bila kata ma tayassar, kan yang hadis yang kita dah jumpa dalam bacaan dalam solat dalam bacaan dalam solat selepas Fatihah, dia kata ma tayassar. Tayassar tu maksudnya yang mudah. Nabi ni dia nak bagi mudah kita sembahyang, dan solat itu begitu, solat fardu tu begitu. Cuma ulama ada berijtihad untuk memberi motivasi dalam solat-solat sunat. Solat-solat sunat, maka dalam solat sunat bolehlah buka Quran untuk membantu hafazan. Untuk membantu hafazan kita, bagi orang-orang yang menghafal Quran, untuk membantu bagi motivasi kita sembahyang sunat banyak-banyak, boleh baca Quran, boleh pegang sikit. Tapi kena jagalah, kalau mazhab Syafi'i pula, kena jaga pula lah pergerakan tu. Kalau banyak sangat pergerakan tu, kalau ikut mazhab Syafi'i kan batal sembahyang. Jadi kalau dalam mazhab-mazhab lain mungkin ada khilaf lagi dalam bab pergerakan. Cumanya itulah arahan kita untuk buat tu adalah bukan dalam fardu. Dalam fardu ulama kata tak boleh. Itu yang saya pernah jumpa. Wallahualam. Kalau ada yang boleh bantu saya alu-alukan sangat-sangat. Tapi dalam solat sunat boleh. Kalau solat sendiri-sendiri boleh insya-Allah baca, pegang mushaf untuk bantu kita baca Quran dan beri motivasi kepada kita untuk terus melakukan solat yang banyak. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Faslun, fasal pada menyatakan tentang sujud tilawah. Apa yang kita nak baca dalam sujud tilawah? Sujud tilawah ni adalah sujud yang kita kena sujud bila kita jumpa tempat yang ada sajdah. Dalam Quran ada berapa belas? 16 kan, tak silap saya. 16 tempat yang ada sajdah. Di antaranya surah Al-Qari'ah, surah Sajdah. Jadi dia kata idza sajada litilawati ustuhibba ay yaqula fi sujudihi ma dzakarna fi sujudis salah. Bila seorang itu sujud tilawah, disunatkan untuk kita baca, seorang itu membaca apa yang kami sebut untuk dibacakan di dalam sujud di dalam solat. Maksudnya masa kita sujud tilawah apa, segala bacaan di dalam sujud yang kita dah baca sebelum ni disunatkan untuk baca. Wa yustahabbu ay yaqula ma'ahu, dan disunatkan juga untuk kita sebut dan baca bersama-sama itu adalah Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra. Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah untukku, bagiku sujud ini di sisi kamu adalah simpanan-simpanan, maksudnya tabungan-tabungan. Dekat sini dia kata apa? Simpanan. Kita minta kita ada simpanan. Bila kita buat amal ibadat sebagainya itu, simpan ke akhirat. Wa azim li biha azran, dan besarkanlah bagiku dengan sujud ini, dengan doa ini, dengan tilawah ini, dengan tilawah Quran itu pahala. Wa da'anni biha wizra, dan jatuhkanlah, gugurkanlah daripadaku, hapuskanlah daripadaku dengannya segala dosa dan kejahatan.
wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihi salam. Dan terimakanlahnya untuk daripadaku ini seperti mana engkau terimanya bacaan Quran itu daripada Daud alaihi salam, daripada Nabi Daud alaihi salam. Hadis ini ada di dalam Imam Tirmizi, Ibn Majah dan juga Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, dan kategori hadis ini adalah hasan. Dan disunatkan juga untuk kita kata subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Boleh juga baca doa ini, tasbih ini di dalam sujud tilawah, dalam bacaan dalam surah Al-Isra ayat 108, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Nass Syafi'i ala hadzal akhir. Imam Syafi'i dia ada sebutlah benda ni dalam kitab dia. Dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Boleh buat, boleh baca. Jadi kita tengok dekat sini kenapa Daud alaihi salam. Apa keistimewaan yang masyhur yang Allah bagi kepada Nabi Daud? Apa keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi Daud alaihi salam? Apa keistimewaan? Di antaranya adalah Allah bagi dia kebolehan untuk melembutkan besi. Melembutkan besi dengan tangan dia. Melembutkan besi. Itu sebab ulama-ulama hadis dia kata dia pun nak puji Abi Daud. Dia orang nak puji Abu Daud yang memiliki sunan Abu Daud ya. Mereka nak puji Abu Daud, dia kata apa? Qad alyana li Dawud al-haditha kama alyana Allahu li Daud al-hadida. Ya? Allah telah melembutkan hadis. Allah telah menjadikan hadis itu mudah bagi Imam Abu Daud rahimahullah, seperti mana Allah melembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Betul Azalia. Ini cerita yang diceritakan tentang Nabi Daud. Tapi selain daripada Nabi Daud boleh lembutkan besi itu, ada satu lagi kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran dia boleh baca, bukan Quran, dia boleh baca Taurat dengan baik. Dia boleh baca Taurat dengan baik. Dia boleh baca Taurat dengan baik, dia boleh baca Taurat dengan suara yang baguslah, dia baca dengan bagus, dengan berlagu tarannum dia. Ibnu Abbas dan Mujahid, dan selain daripada Ibnu Abbas dan Mujahid di kalangan para sahabat juga, bila dia pun mentafsirkan ayat Allah SWT, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq, dia berkata Allah bagi kepada Nabi Daud ini suara yang hebat, sehinggalah burung-burung yang terbang tu pun berhenti dan mengikut tasbih-tasbih dan bertasbih dan berselawat ke atasnya. Wassalamu alaihi. Lepas tu Imam Auza'i dia kata haddatsani Abdullah bin Amir, dia kata dia kata diberikan kepada Daud itu min husni saut ma lam yu'ti ahadun qattun. Telah diberikan kepada Nabi Daud itu satu suara yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada orang-orang lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cerita kat situ tak apalah, nak ceritanya di antara kelebihan Nabi Daud adalah melembutkan besi, dan juga dia punya bacaan Taurat itu Zabur Daud Zabur Musa Taurat, ya Zabur. Bacaan Zaburnya itu Zabur kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaannya itu dapat memberi orang rasa enak dengar dan sebagainya. Jadi itu kenapa Nabi bagi tahu, kata Nabi ajarkan kepada kita, biarlah kita baca Quran, satu bagus, yang keduanya bagus bacaan, maksudnya bagus bacaannya, maksudnya kita baca Quran dengan teratur, dengan tertib, dengan lagu dan sebagainya. Semoga kita dapat keberkatan daripada bacaan itu. So Nabi kata wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihi salam. Maka terimakanlah daripadaku bacaan Quran itu seperti mana engkau terimanya daripada Daud alaihi salam.
Jadi dekat situ kita, Allah, tak boleh nak habis juga kan. Bagi saya masa sikit kita habiskan bab ini sebelum kita masuk kepada bab bangun daripada sujud. Boleh ke? Okey, boleh Ustaz, silakan. Boleh, silakan. Boleh sikit lagi saya cuba habiskan cepat. Lepas tu, dia kata rawaina fi sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i. Kami meriwayatkan dalam sunan Abi Daud dan Tirmizi dan Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada sujud Quran. Sujud Quran ni sujud tilawah lah. Sujud tilawah. Apa yang Nabi baca? Nabi baca yang ni yang baru kita jumpa apa bacaan kita yang kita duk baca selalu pada sujud tilawah masa semayang subuh yang imam baca surah Sajdah. Apa yang Nabi baca? Nabi baca sajada. Kita baca sajada. Ada yang kata sajada tapi kalau ikut ke sini dia kata sajada. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu di antara riwayat lah. Nanti kita akan jumpa sikit riwayat yang lain. Apa yang dibaca? Dia kata telah sujud wajahku ini kepada yang menjadikannya, yang juga zat yang menjadikan pendengaranku dan penglihatanku dengan kuasanya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Imam Tirmizi dia kata hadis ini hadis sahih. Imam Hakim An-Naisaburi juga dalam Al-Mustadrak dia tambah lagi, dia kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itulah yang kita baca. Maka dalam Musnad Hakim, dalam Mustadrak, Imam Hakim tambah sikit fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu riwayat yang dia ada. Jadi dia kata Imam Hakim An-Naisaburi dia kata tambahan ini adalah sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Cuma Imam Bukhari dan Muslim tak bawa keluar hadis ini, tapi hadis yang dia bawa ini adalah mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Lepas tu Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata ada pun zikir Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra itu sehingga akhir itu adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi secara marfu' daripada riwayat Ibn Abbas, daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Dan Imam Hakim An-Naisaburi mengkategorikan hadis itu sebagai sahih. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah habis dah. Perbincangan kita tentang bacaan di dalam sujud. Maka kita sambung insya-Allah pada sesi akan datang dengan bacaan-bacaan yang kita mula baca selepas kita angkat kepala daripada sujud dan duduk di antara dua sujud. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tengok ada soalan kat sini. Maknanya tidaklah makruh kita solat sunat tengok mazhab Ustaz. Dia kurang elok sebab mengikut amalan para salaf tidak pegang mazhab. Sebab mereka pun ada juga tulis dekat atas kulit kayu dan kulit binatang. Tapi bukan menjadi amalan mereka. Cumanya ulama-ulama kemudian berijtihad untuk memberi motivasi dan mudah sikit kepada umat-umat Islam solat sunat saja, untuk solat fardu tidak. Solat sunat fardu tidak. Wallahu alam, mungkin ada betulnya dia kata makruh tu lah. Assalamualaikum Ustaz. Dia masuk di sini baca tu bukan pegang. Kita letak atas dia punya stand tu, kita tengok je, pandang je. Bukan pegang, tak ada touch. Yang tu pun tak apa. Cumanya dalam solat fardu pun sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam solat sunat, ulama tasahul sikit lah. Dalam solat sunat ni tasahul. Sama ada pegang ataupun tengok je. Dalam sama ada pegang ataupun tengok. Sebab dia tidak seperti mana yang datang daripada Nabi. Sebab kita pentingkan dulu solat fardu tu dulu. Solat fardu mengikut amalan kaedah semayangnya tidak begitu. Para sahabat dan sebagainya. Cuma hari itu adalah juga beberapa perbincangan saya baca, tapi saya boleh bagi tahu setakat ini macam itulah. Solat fardu kita elakkan, tak boleh. Solat sunat kita bolehkan walaupun ada yang kata makruh, tapi wallahu alam kita mudahkan sikit sebab ada ulama yang kata boleh, wallahu alam. Tetapi kena jagalah pergerakan dan sebagainya. Kalau pegang, kalau tengok depan itu adalah
keadaan-keadaan yang kita jaga supaya solat kita tidak rosak insya-Allah. Betul. Wallahu alam. Kalau ada tambahan daripada ustaz-ustaz lain boleh dapatkan, semoga boleh bantu saya juga memahami perkara ini. Saya pun belajar juga, kita kongsi-kongsi maklumat dan kita boleh sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Semoga Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar, dan terima kasih atas pencerahan cukup jelas dan terperinci melalui kitab Al-Azhar itu tadi, dan insya-Allah kita akan sama pada muka surat seterusnya 117 tak ya nanti insya-Allah. insya-Allah. Ya, betul. Kan insya-Allah. Dan terima kasih semua atas kesediaan hingga ke akhirnya, dan bolehlah lihat rakaman nanti untuk lebih pencerahan dan lebih faham. Ustaz, setakat itu saja. Terima kasih Okey, saya Ustaz. tutup ke? Tak payah tutup. Tutup boleh, tak Ustaz tutup boleh pun tutup tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.